guru yang mengajar di luar bandar mungkin berbeza dengan guru di bandar. Antara faktor kekurangan infrastruktur bukan alasan untuk tidak menyerlah dalam kerjaya sebagai seorang guru. Betul tu, yang pastinya dengan kekurangan itulah ia dapat memberikan kekuatan dan juga cabaran kepada guru di luar bandar ini untuk mencurahkan ilmu kepada pelajar meskipun dengan tanpa kelebihan seperti di bandar. Bersama wartawan kami, Sulastri Muhammad Juki menyelami suka duka dan ketabahan guru yang bertugas di pedalaman dalam realiti Nona. Kerjaya sebagai pendidik amat disanjung tinggi oleh masyarakat di seluruh dunia. Menggalas tanggungjawab mendidik pelapis negara bukanlah suatu perkara mudah. Pengorbanan dan kesungguhan guru untuk menyampaikan ilmu kepada generasi muda memerlukan keikhlasan dan dedikasi yang tinggi. Apatah lagi apabila ditugaskan di kawasan pedalaman dan terpaksa berjauhan beribu batu dengan keluarga. Kredibiliti seorang guru sekali lagi diuji. Penduduk Kampung Bantal, Hulu Tembeling, Pahang masih menjadikan bot sebagai pengangkutan utama untuk menjalankan urusan harian. Begitu juga dengan murid-murid sekolah kebangsaan Hulu Tembeling. Bagi guru muda Nurliana Haji Muhammad Makkah, ditugaskan di kawasan pedalaman telah membuka lebaran baru dalam diari hidupnya. Bila saya dapat tahu saya ditugaskan di pedalaman, tu saya terus search kat internet di mana sebenarnya sekolah kebangsaan Hulu Tembeling ni, sebab saya tak pernah dengar. Jadi mulanya perasaan saya tu saya boleh katakan saya agak gemetar lah, sebab saya tak boleh nak bayangkan bagaimana saya nak hadapi kehidupan kat sini. Sebab daripada apa yang saya baca dan juga apa yang saya tahu daripada kawan-kawan saya, situasinya mungkin agak macam menggerunkan lah pada mulanya. Bila sampai di Hulu Tembeling ni, jadi mula-mula saya terkejut jugalah. Kata tak sangka rupanya di sini ada sebenarnya penempatan orang Melayu dan juga ada ditempatkan sekolah yang mana yang bakal jadi anak-anak murid saya. Walaupun terletak di pedalaman, sekolah ini mencatat pencapaian yang baik dalam peperiksaan di daerah Jerantu, Pahang. Pada saya, apa yang best mengajar di sini adalah daripada segi suasananya dan juga hubungan di antara kami rakan sekerja. Sebab apa? Komuniti kami di sini sangat kecil. Selain daripada itu, murid-murid di sini juga saya rasa tidak bermasalah. Pada saya, murid-murid di sini kena memberikan kerjasama yang baik kalau ada apa program dan juga sering bantu cikgu. Jadi bagaimanapun macam secara tak langsung mesti kadang-kadang cikgu tu nak tak nak terpaksa minta tolong daripada pelajar. Orang ni sendiri kebanyakan pandai berdikari. Sebab tu kat sini kalau kita tengok ada asrama tu dah daripada budak umur darjah 2 dah ada asrama. Jadi sini kita boleh tengok bagaimana dia orang ni dah berdikari daripada kecil lagi. Walaupun Liana senang menjalani kehidupannya di sini, rasa rindu terhadap keluarga tetap terasa. Cabarannya banyaklah. First kali daripada segi berjauhan daripada keluarga, especially suami. Sebabnya bila kita dah berkeluarga mesti kita nak duduk bersama kan. Saya bersyukur sebab saya ada pekerjaan. Dan alhamdulillah suasana di sini memang saya tak ada masalah. Tapi sudut hati saya tu saya teringatkan keluarga saya. Sini pengangkutan utama adalah dengan menaiki bot, dan bot ni pula bukan tiap-tiap hari ada. Jadi memang boleh dikatakan mustahil lah untuk kita berulang-alik. Setiap hari tu memang takkan boleh. Kesungguhan Liana untuk membantu murid-murid tidak hanya tertakluk di dalam kelas sahaja. Malah, beliau turut melawat dan berbincang bersama ibu bapa murid-muridnya. Ini adalah penting supaya mereka tahu tentang pencapaian anak-anak mereka dan turut sama membantu mencapai kecemerlangan. Bagi Liana, prasarana yang lengkap turut membantu melahirkan pelajar yang cemerlang. Namun, pendidik juga perlu bijak memainkan peranan masing-masing. Very good. Walaupun diorang ini kurang terdedah dengan mungkin internet, mungkin terdedah juga dengan siaran TV. Jadi
tak semestinya dengan tak adanya benda tu, dia orang tu tak terdedah dengan maklumat-maklumat itu. Jadi sebagai pada saya, tugas guru itu yang untuk memudahkan, memberi kemudahan tersebut pada mereka ni. Saya sendiri saya rasa sedih lah, sebab kalau boleh saya nak bantu dia orang, nak tunjuk macam-macam kat dia orang, tapi kadang terhad lah. Dia punya kemudahan kadang mungkin daripada segi kos juga, sebab kadang bila cikgu ni nak bawa murid pergi ke suatu tempat, dia melibatkan kos yang sangat tinggi compare dengan budak di sekolah luar, sebab kita orang menaiki bot, lepas tu kena fikir pula bot tu kan keluar selalu, lepas tu nanti kalau nak masuk semula ke dalam pun bukan boleh masuk terus. Contohnya kalau habis program tu hari Rabu, takkan boleh masuk hari Rabu juga, mesti kena tunggu keesokan harinya. Jadi secara tak langsung kos itu sendiri dah bertambah. Saya memang nak cuba bantu dia orang ni, nak beri apa yang saya boleh untuk mereka ni. Pada saya pengalaman tu sungguh berharga, sebab apa, hanya orang-orang yang terpilih, hanya orang-orang yang bertuah saja yang dapat kat sini. Macam orang lain dia takkan dapat pengalaman tu. Mungkin nanti bila saya dah ada anak, ada cucu, saya boleh cerita nanti dulu mak pernah mengajar di sini. Dabung Kelantan, sebuah lagi penempatan pendalaman yang terletak kira-kira 3 jam dari bandar Kota Baru. Dahulu penduduk di sini menggunakan bot dan kereta api sebagai pengangkutan utama. Setelah jambatan dibina, kereta api menjadi nadi utama pelajar untuk datang dan pulang dari sekolah. Assalamualaikum and good morning, madam. Bagi guru muda Siti Alia Amirah Abdul Hakim, anak kelahiran Kota Baru, Kelantan ini, beliau menamatkan pengajiannya dalam bidang TESOL di Institut Pengguruan Bahasa Antarabangsa, Lembah Pantai dan di Universiti Macquarie, Sydney, Australia. Ditugaskan di kawasan pedalaman Dabung, Kelantan, turut melakar 1001 kisah dalam hidupnya sepanjang beliau bergelar guru bahasa Inggeris. Bila first dapat tahu buka surat tu, tengok nama sekolah SMK Dabung, terus masa tu terlintas macam alamak, kena naik bot. Sebab sebelum tu ada waktu sekolah dulu, cikgu saya, dia pernah mengajar di SMK Dabung dan dia bercerita tentang pengalaman dia di Dabung yang dia kena naik bot semua. Walaupun seorang Kelantan, saya tak pernah sampai ke Dabung. Jadi waktu tu juga menangis. Dia mengajar kat sini, dari segi suasana memang tengok sini semua hijau dengan ada gunung Stong, tenang, tak ada traffic jam. Kalau kita ni jenis jiwa orang bandar kan, kalau kat sini memang tak ada apa-apa. Kalau balik kerja, duduk rumah, esok kerja, balik rumah. Just ada kalau nak tengok hiburan, tengok TV je lah. Bagi Alia, menjalani kehidupan di pedalaman sememangnya suatu yang mencabar. Tugasnya bukan sahaja mengajar subjek yang ditetapkan, tetapi menjadikan subjek bahasa Inggeris lebih menarik supaya mudah difahami dan diterima pelajarnya. Bila dah mengajar di sini hampir, ni tahun ketiga, jadi saya dapat lihatlah pelajar di sini sebenarnya ada yang lemah, betul-betul lemah, tapi ada antara mereka tu mereka nak ubah nasib keluarga. Bila kita cakap dengan diorang, okey, mak ayah saya kerja penuri getah, tapi saya tak nak jadi macam mak ayah saya nak kira tukar, nak cari duit untuk mak saya, ayah saya. Maknanya dari segi situ kita nampak yang mereka nak ubah nasib hidup. Dan dari segi terhadap mata pelajaran bahasa Inggeris, saya cuba untuk buat mereka suka subjek itu dulu. Sebab kalau pelajar lemah ni, mereka nak sesuatu yang fun, sesuatu yang bila mereka buat, mereka minat. Dan dari segi tu kita dapat perlahan-lahan supaya mereka sukalah belajar bahasa Inggeris. Jadi apa yang saya buat, kadang saya guna lagu dalam kelas, main language game. For me, apa yang penting pelajar tu dapat something. Beliau juga tidak menafikan bahawa pelajar pedalaman bukan sahaja memerlukan prasarana yang lebih baik dan terancang, tetapi juga sokongan motivasi untuk meletakkan mereka pada satu tahap yang lebih tinggi. Pelajar-pelajar pedalaman ni, mereka memerlukan dari segi semangat moraliti diorang. Mereka nak belajar, tapi sebab mereka terlalu miskin dan mungkin ada masalah keluarga. Jadi ada juga yang macam, biarlah teacher, tak kisah, saya bukan nak belajar dah tahun depan. Ada yang jawab macam tu. Mereka patah semangat ataupun mereka tak diberi galakan yang sewajarnya. Dan dari segi semangat mereka tu, kita kena macam sentiasa bagi motivasi lah. Pengarah guru muda ini berasa menyesal menjadi pendidik, apatah lagi ditempatkan di pedalaman.
Kalau tanya menyesal ke tak menyesal, memang ada kadang. Mungkin menyesal dari pedalaman, menyesal macam kenapa aku ada cikgu. Kalau aku tak ada cikgu aku macam tak payah kerja macam ni. Tapi tak, sebenarnya kadang bila sebab saya enjoy teaching. Macam teaching is something like my passion lah. Macam bila budak faham apa yang kita ajar, rasa happy sangat. Walaupun kadang benda tu sangat mudah, tak setimpal dengan diorang tu tingkatan 5, tapi diorang belajar something like darjah 1, tak apa. Asalkan bila diorang kita ajar dan mereka faham, tu pun dah cukup memuaskan hati lah. Jadi kalau anda diberi peluang untuk mengajar ke sekolah pedalaman, cuba ambil dululah. Waktu saya mula-mula dapat pun saya bersikap negatif terhadap tu. Saya macam agak tak nak lah. Tapi bila kita dah sampai kat sini, sebenarnya tak teruk sangat pun. Kalau dapat peluang tu, ambil dulu, timba pengalaman yang secukupnya. Mungkin lepas ni, pengalaman tu kita dapat aplikasikan dalam kehidupan seharian ke. Guru bagaikan lilin yang membakar diri demi menerangi kehidupan anak murid. Demi amanah yang diberi, gunung gandang sanggup didaki, sungai dan lautan sanggup disusuri. Niat mereka hanya satu, untuk membentuk jati diri anak bangsa yang lebih cemerlang di bidang pelajaran.